العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada bersama marilah sama-sama kita rapatkan setinggi-tinggi bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan limpah kurnia dan izin-Nya kita sama-sama pada malam ini, pada pagi ini saya kuliah maghrib untuk kita sama-sama mengambil sedikit input maklumat berkaitan apa yang kita sampaikan oleh selama penggunaan kita pada pagi ini. Terlebih dahulu saya mewakili Jalan Kuasa Masjid Jami' Al-Ihsan Sungai Mati mengaturkan kedatangan yang berbahagia Profesor Dr. Mu'adi Laizami bin Ahmad Pakar Besar di Fakulti Bahasa Modern dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Dan terima kasih juga atas kesudian Allah untuk bersama dengan kami pada pagi ini untuk sama-sama mengkongsikan maklumat. Mungkin selama ini sebelum ini kita mengikuti perkembangan Prof atau mengikuti apa yang disampaikan oleh Prof melalui YouTube. Jadi alhamdulillah pada pagi ini dalam kesempatan yang ada dapat kita sama-sama dengan Prof untuk sama-sama mengkongsikan dengan kita. Walaupun tajuk itu dengan macam apa yang Melayu akan hilang. Jadi itu yang Prof minta juga Melayu akan hilang supaya pagi ini tak ada yang hilang. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian kita pada pagi ini dapat tambah sedikit maklumat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh bagi Prof sekali. Baik, jadi tanpa menggunakan masa saya dengan sebagainya menjemput silakan bagi Prof Dr. Mu'adi bagi menyampaikan kuliah tersebut kita pada pagi ini. Dengan segala hormat dan majlis silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengacara majlis ilmu pada pagi yang berbahagia ini, barisan saf kepimpinan Masjid Sungai Mati, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Azza wa Jalla, yang kerana dengan limpah kekuatan serta kurnia-Nya kepada kita dapat sama-sama pada pagi yang berbahagia ini berada dalam masjid yang serba indah ini, dan insya-Allah kita manfaatkan masa yang ada ini untuk mengimbau kembali, untuk melihat kembali apakah penanda aras yang telah ditinggalkan oleh generasi terdahulu, oleh nenek moyang kita. Kerana kalau tidak ada dulu, tidak adalah sekarang ini. Apa yang kita ada hari ini sebenarnya adalah merupakan asas yang telah ditanam dan dibina oleh orang tua-tua kita dulu. Jadi masalah apabila apa yang ditanam, apa yang dibina oleh orang tua-tua dulu itu tidak sampai kepada kita, maknanya generasi kita ini tak tahu. Apabila kita tak tahu, kita tak boleh sampaikan kepada anak cucu kita pula. Sebab itulah akhirnya nanti tamadun Melayu itu sendiri akan hilang. Itu sebab tajuk yang kita nak bincang pagi ini. Kita tengoklah takat mana yang dan tajuk yang kita pilih ialah Melayu yang hilang.
Kerana Melayu yang ada hari ini sudah barang tentu tidak sama dengan Melayu yang diasaskan pada zaman kegemilangan Melayu itu. Tidak gemilangnya Melayu itu nampak gayanya dari segenap segi, termasuklah dari soal akidah. Minggu lepas saya jumpa satu kumpulan manusia, budak-budak muda Melayu yang secara terang-terangan menamakan diri mereka sebagai perkumpulan ataupun persatuan Melayu etis. Etis ni tuan-tuan dan puan-puan tahu kan? Etis ni adalah merupakan golongan yang tidak percaya Tuhan. Kita dah jumpa dah Melayu yang murtad. Yang ini lebih pelik. Melayu yang etis. Etis ni maknanya tak percaya Tuhan. Dan kita tahu orang Melayu ni kalau dipisahkan daripada Islam, maka sudah pasti ia akan bertemu dengan kehancuran. Ya. Jadi sebab tu saya kira janganlah sampai generasi kemudian ini dia tak tahu Melayu tu apa, dia tak kenal Melayu tu apa. Ya. Kerana orang yang tak kenal bangsanya sendiri sudah pasti tidak akan kenal Tuhan. Saya bersyukur banyak pada subuh ni kerana saya rasa ni kali pertama saya sampai di Sungai Mati ni. Saya orang anak bukit, orang kampung Alok Madi. Lahir dan besar di sana. Tahun 80 saya keluar daripada kampung tu. Keluar yang tak balik-balik lah. Saya keluar masuk UPM. Ada sahabat saya ni, Aziz Saad, sama-sama masuk UPM. Lepas tu tak jumpa dah. Lepas keluar UPM, saya rasa dia keluar tahun 83. Saya keluar kemudian sikit. Lepas tu tak jumpa dah. Ni baru jumpa tak sat ni selepas 40 tahun lebih. Baik. Cuba kita tengok apa yang orang putih rancang untuk buat kepada kita. Maghrib semalam ada kuliah maghrib di masjid, saya tak ingat nama masjid apa tu, di Jalan Kuala Kedah, di Kuala Kedah. Saya diminta bercakap tentang perang musuh bisik. Tuan-tuan perempuan tentu pernah dengar perang musuh bisik. Perang musuh bisik ni adalah perang orang kita, orang Kedah, nenek moyang kita lawan gabungan Siam dengan British. Nenek moyang kita ni tuan-tuan dan perempuan lawan dengan dua superpower, gabungan Siam dengan British. Masa itu Siam superpower, dan British juga adalah merupakan superpower. Jadi nenek moyang kita ini berdepan dengan gabungan dua superpower itu. Dan peperangan musuh bisik itu daripada 1821 sampai 1842, 20 tahun lebih. Ini adalah merupakan antara peperangan lama di Semenanjung ini, yang dihadapi oleh nenek moyang kita. Dan saya ceritakan apa yang berlaku. 1 jam lebih tak habis cerita. Sebab kalau nak kira cerita sampai pukul 3 pagi tak habis. Kebangkitan-kebangkitan pahlawan-pahlawan Melayu nenek moyang kita macam mana, yang akhirnya menyebabkan Siam terpaksa serahkan balik takhta Kedah itu kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Nak sebut di sini bahawa tamadun yang diasaskan oleh nenek moyang kita itu adalah merupakan tamadun yang sangat gemilang, tetapi malang sekali apa yang telah dilalui oleh nenek moyang kita itu tidak pernah disampaikan kepada anak cucu. Kita tak tahu pun. Sekarang ni kalau kita ambil kira daripada 1821 itu baru generasi ke-5 ke-6. Kita dah tak tahu dah. Dan tidak pula dimasukkan dalam silibus sejarah di sekolah-sekolah. Yang tu kerja orang lain lah, kita tak usah kisahlah yang tu. Tetapi yang saya nak sebut, yang saya nak kongsi ni, apa yang disebut oleh Juri Lina, Architect of Deception, di dalam Secret History of Freemasonry. Dia kata ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah sesuatu negeri. Saya nak kongsi ini supaya kita sama-sama tengok dan kita fikirkan apakah ini yang dikenakan kepada kita. Yang pertama dia kata, kaburkan sejarahnya. Ini sudah pun berlaku kepada kita. Kita tak faham sejarah kita. Kita tak tahu sejarah kita. Nanti saya kalau sempat nanti saya tunjukkan beberapa bukti di depan mata
akan kegemilangan yang diasaskan oleh nenek moyang kita, supaya kita ini ada jati diri dan kita tidak rasa kita ini lekeh dan leceh sangat. Sebab apabila kita rasa kita lekeh, kita tidak ada jati diri, itu sebabnya kita ikut orang. Ikut siapa? Ikut orang yang kita anggap boleh dijadikan sebagai teladan. Siapa? Kita ikut orang barat. Sebab itu bila barat tak percaya Tuhan, kita pun ikut tak percaya Tuhan. Bila barat mengamalkan nikah sesama jantina, kita pun dah ikut. Pasal kita tidak ada jati diri yang menjadi benteng, yang menjadi perisai, yang melindungi diri kita, yang melindungi keimanan kita. Jadi yang pertama dia kata, kaburkan sejarah. Dan ini yang dia orang buat. Dan kita terikut-ikut sehingga kita tidak tahu sejarah kita. Kita tidak bicarakan sejarah kita itu. Kita tidak komunikasikan sejarah kita itu kepada generasi yang terkemudian, generasi penerus. Saya bukan orang sejarah. Bidang saya komunikasi. Tetapi apabila saya kaji, yang jadi masalah bukan kerana sejarah kita tidak hebat. Yang jadi masalah kerana kita tidak komunikasikan sejarah kita itu. Jadi dia terputus. Terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya, sehingga tidak lagi boleh diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Jadi bukti-bukti sejarah kita tidak banyak. Yang ada pun terbiar. Saya bagi contoh hebat kota Kuala Kedah, tapi kita tak peduli nak pergi tengok. Kita sibuk nak pergi tengok pintu gerbang kota Formosa di Melaka. Yang tu bukan kita punya. Yang itu dibuat oleh Portugis. Kita sibuk pergi ambil gambar di depan kota yang dibina oleh Portugis. Kita tak peduli yang dibuat oleh nenek moyang kita. Bukti-bukti sejarah lain tak ada. Habis hancur. Barulah kelang kabut duk korek yang di Sungai Batu. Excavation di Sungai Batu itu dibuat oleh USM. Kita kata kita hebat belayang. Orang Melayu ni memang hebat belayang. Melayu ni adalah merupakan bangsa pelayar, bangsa pelaut, seafarers. Pasal apa kita belayar? Pasal Allah Ta'ala bagi kita duduk di kawasan yang ada air. Keliling kita air. Jadi bila keliling kita air, kita nak berjalan, kita terpaksa belayar. Itu sebabnya orang Melayu tu hebat buat kapal-kapal. Jong-jong besar tu kita yang buat dulu. Kita buat dulu semasa belum banyak port, belum banyak pelabuhan. Jadi kita belayar jauh. Pasal apa kita belayar jauh? Pasal kita belayar untuk berniaga. Orang yang belayar di laut, dia berdepan dengan gelombang, dengan ombak, badai dan sebagainya. Ini orang yang berani mengambil risiko. Sebab itu orang dulu, kalau kita tengok nenek moyang kita adalah merupakan pedagang-pedagang. Sebab orang nak berdagang ini, nak berniaga ni, dia kena ambil risiko. Hari ini mungkin untung, esok mungkin rugi, lusa mungkin balik modal. Ini adalah falsafah pelaut. Sentiasa berdepan. Hari ini laut tenang, mungkin esok bergelora. Hari ini mungkin kita belayar mudah saja, mungkin besok kita dipukul badat. Tetapi yang ini tak diceritakan, dan bukti pun tak ada, kapal pun tak ada dah. Di Terengganu, tempat buat kapal yang paling handal dulu, ada 30 orang. 30 tukang buat kapal yang hebat-hebat, kapal yang besar-besar. Kapal Melayu ni dibuat dengan kayu cengai, kayu keras. Lah ni dah tinggal 3. Dan kalau kerajaan tidak jaga 3 ni, nanti akan pupuslah. Langsung tidak ada lagi ilmu pembuatan kapal-kapal Melayu itu. Jadi bukti itu tak ada. Ada orang tua-tua tinggal kerih kat kita, kita pergi buang tauk dalam sungai, kata kononnya inilah punca syirik. Macam-macam. Dan memanglah ada orang yang buat tak kena apa, ada juga pergi duk tarik duit guna kerih dan sebagainya. Orang tua-tua bukan tinggalkan kerih itu untuk kita tarik duit, tetapi sebagai bukti. Itulah bukti perjuangan kita. Habis dimusnahkan. Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan leluhurnya itu bodoh dan primitif. Jadi yang ni, yang generasi kemudian ini, dia kata apa yang kita nak banggakan sangat dengan generasi terdahulu? Mundur, primitif.
Saya nak tanya tuan-tuan dan puan tahu tak? Ada 20,000 naskah manuskrip. Manuskrip ni maknanya kitab yang ditulis dengan tangan. Bukan yang dicetak. Kalau yang dicetak tu orang tua panggil kitab batu. Manuskrip ni artinya manuskrip tulis tangan. Nanti saya tunjuk beberapa. 20,000 manuskrip yang ditulis tangan oleh nenek moyang kita, dibawa angkut buat balik. Hari ini ada di University Leiden di Belanda. Pusat pungutan manuskrip kebangsaan di Perpustakaan Negara setakat ini berjaya mengambil balik 6,000. Kalaulah nenek moyang kita itu primitif, bodoh, mana mungkin mereka boleh meninggalkan sehingga 20,000 naskah dalam segenap bidang ilmu. Dan kalaulah itu kerja orang bodoh, kenapa penjajah ambil angkut buat balik pergi tempat mereka? 20,000 bertebaran, kebanyakannya di Leiden University dan juga di tempat-tempat lain di Eropah, termasuklah di Library of Congress di London. 1,000 bilah keris kita berada di Tropen Museum. Mereka mengangkut balik keris dan senjata warisan kita itu untuk dikaji di sana. 1,000 bilah. Hari ini kalau kita pergi ke beberapa istana yang ada di negeri-negeri di Semenanjung ni, setengah istana tu koleksinya tak sampai 100 bilah pun. Tetapi 1,000 bilah berada di Tropen Museum, 1,000 bilah lebih lagi berada di Museum Austria ni tak pernah main sini jajah kita pun, tetapi mereka menyimpan lebih 1,000 bilah senjata yang dibuat oleh nenek moyang kita. Saya buka Museum Warisan Melayu di UPM tahun 2015. Projek itu mula 2015, masa saya mula-mula naik jadi dekan dulu. Saya buka sebuah museum dan kita beli balik satu senapang lah, kita panggil senapang lah, tapi sebenarnya istilah dia adalah bedil istinggar Melayu, Malay Muscat orang putih panggil, yang dibuat tahun 16 lebih. Dia jual balik kat kita 45,000. Itu saya beli balik daripada Belanda sebagai bukti nyata depan mata bahawa nenek moyang kita sudah pun mampu membuat senjata api. Tapi orang putih bagi tahu kita nenek moyang kita itu bodoh, dan kita pun percaya. Tujuan saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bukan untuk kita banggakan apa yang dicapai oleh nenek moyang kita, tetapi sekurang-kurangnya menjadi cabaran, menjadi penanda aras. Kalau nenek moyang kita boleh buat senjata sedemikian, ya, abad ke-17, abad ke-16 dulu, apakah kita tak boleh buat sesuatu yang sekurang-kurangnya sama ataupun lebih baik daripada itu? Kenapa kita perlukan senjata? Tuan-tuan dan puan-puan, tengoklah apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestin hari ini. Apabila kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak mempunyai senjata, bagaimana kita nak mempertahankan maruah? Bagaimana kita nak mempertahankan agama kita? Bagaimana kita nak mempertahankan akidah kita? Ya? Apabila puak-puak Yahudi Amerika ni nak tutup Facebook pun kita dah kelang kabut. Pasal kita tidak ada kepandaian itu. Sepatutnya negara Islam, kalau tidak OIC pun, kita dah ada sendiri dah platform kita. Dan kita tak takut. Kalau katakan Israel suruh Amerika tutup, kami ada kami punya sendiri. Sebab itu China, dia ada dia punya sendiri. Kalau orang putih dia duduk gaduh dengan Amerika sekarang ni kan, yang kata trade war tu, perang dagang itu. Kalau Amerika tutup, dia ada dia punya sendiri. Dia tak takut. Begitu juga dengan senjata. Sebab orang tua pesan, dia kata seandainya kamu mau hidup di dalam aman, maka kamu sentiasa kena bersedia untuk berperang. Dan bersedia untuk berperang artinya menyediakan senjata. Dan nenek moyang kita telah menunjukkan
bahawa semua sultan-sultan Melayu pada waktu itu mempunyai simpanan senjata yang begitu banyak. Sebab apa? Sebab dia bersedia untuk berperang. Sebab dia nak duduk dalam aman, dia kena bersedia untuk berperang. Kalau kita alpa, inilah yang berlaku. Kita nanti diserang dalam keadaan kita tidak punya apa-apa. Yang ini saya langkau. Ini nak tunjuk kita lah, ni Kedah dulu. Kedah dulu ni besar. Kalau nak sebut Kedah dulu, sempadan selatan kita tu, bawah kita tu di Beruas, Perak. Sebab tu sampai hari ni orang Beruas itu dia bercakap Kedah. Beruas, kawasan Taiping, apa semua tu semua cakap Kedah belakang. Dan utara kita di mana? Di sempadan dengan Burma. Tempat tu nama dia Tanah Seri. Orang Burma sebut lidah mereka Tanah Serim. Tu panjang tu Kedah. Termasuklah Terang, termasuklah Patalong, termasuklah Krabi, Phuket. Phuket tu adalah merupakan tempat di mana kita lombong timah paling besar. Kedah cukup kaya. Sebab itu dalam catatan yang kita jumpa, Sultan Kedah, tali pinggang dia saja dibuat daripada emas tulin seberat 10 kati. Itu tali pinggang raja kita, punya kaya. Sebab itu orang sentiasa iri hati kepada Kedah. Pasal makmur, kaya. Kita adalah pengeluar, pengeksport lada yang paling utama. Kita adalah pengeksport besi yang paling utama. Itu yang duk korek di Sungai Batu tu. Cuba pergi tengok. Beribu relau tu dijumpai. Dan kita eksport rata-rata. Kita eksport ke China, kita eksport ke India, kita eksport ke Arab. Itu sebab kapal-kapal daripada Arab, daripada India, daripada China mai sini, berlabuh di kaki Gunung Jerai itu untuk membeli barangan daripada kita. Sebab tu saya kata tadi, kita ni adalah pedagang. Kita buat, kita eksport. Arab mai beli kapuk baruih daripada kita. Dan di samping itu kita adalah merupakan pengeksport gajah perang yang terbesar. Kita melatih gajah. Sebab itu, ingat tak dulu orang tua selalu kata, kalau badan kita besar, dia kata besar seperti gajah Tok Mia. Tok Mia tu adalah merupakan gembala gajah yang paling terkemuka. Dia melatih gajah-gajah yang besar, gajah-gajah perang. Ini kita Kedah dan juga kerajaan-kerajaan Melayu yang ada pada waktu itu. Saya pergi laju sikit. Ini bukti yang pertama. Dan kita tak tahu, maka hilanglah Melayu ini. Apa ini? Ini adalah merupakan manuskrip ataupun kitab risalat ilmu hisab. Ilmu hisab ni maknanya mathematics, yang dihasilkan pada tahun 1910 oleh Syekh Omar Nuruddin, Sungai Keladi, Kelantan. Maknanya tahun 1910 nenek moyang orang Melayu ini sudah pun mampu menghasilkan formula mathematics. Formula mathematics. Dan Syekh Omar Nuruddin ni dia tak pernah pergi belajar di luar negara pun. Tetapi kepandaian yang diberikan oleh Allah Ta'ala sehingga kan beliau mampu menulis rumus ataupun formula yang sama dengan apa yang digunakan oleh pakar-pakar matematik barat. Ini ada di museum yang saya buat di UPM. Sebab apa? Saya nak tunjuk kepada budak-budak Melayu, mahasiswa Melayu yang apabila dia belajar matematik dia kata payah. Oh, payah matematik. Tak mau belajar matematik. Hari ini kita terkejut apabila hanya 15.7% sahaja pelajar yang nak mengikuti aliran sains. Ini bala. Kerana orang tua-tua kata dengan sains hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan iman hidup jadi terarah. Jadi kalau sains itu tidak ada, bagaimana hidup kita nak jadi mudah? Di dalam Al-Quran begitu banyak Allah Ta'ala perkenalkan sains kepada kita. Kita saja tak tahu. Surah An-Naml umpamanya Allah Ta'ala sebut dalam cerita perintah Nabi Allah
Sulaiman. Apabila dia nak lalu, ya, ketua semut bagi tahu kepada pengikut-pengikut dia, semut-semut, dia kata hampa turun masuk ke bawah, pasal satgi Sulaiman lalu pijak hamba. Ya, disebut dalam Al-Quran itu istilah yang dipakai, dia kata khalat namlata. Kita pun terjemah, berkatalah ketua semut itu. Sebab dalam bahasa kita, bahasa Melayu ni, bahasa Melayu ni mudah, dia tidak ada jantina. Jadi terjemahan kalau khalat namlata itu artinya berkatalah ketua semut itu. Tapi kalau diterjemah ke dalam bahasa-bahasa yang ada jantina, umpamanya bahasa Arab atau bahasa Arab, Al-Quran itu sudah bahasa Arab ya, tapi bahasa Arab itu bahasa yang ada jantina. Bahasa Perancis ada jantina, bahasa Inggris ada jantina, bahasa Siam pun ada jantina. Sebab tu Siam itu jantan kata lain, perempuan kata lain kan. Kalau Sabarikap itu laki-laki kata, kalau Sabarika itu perempuan kata, dia lain. Ya. Jadi khalat namlata itu apabila diterjemah ke dalam bahasa Inggris, she said, she, bukan he, she said. 1400 tahun dulu Al-Quran sudah bagi tahu kita secara sainsnya bahawa ketua kepada semut itu she said. Ya. Awal abad ke-20 barulah saintis biologi barat tahu bahawa semut, anak-anak dan yang satu jenis dengannya, mereka itu diketuai oleh queen, yakni betina. Sebab itu dalam Al-Quran itu disebut khalat namlata, tidak khala namlata. Tapi bila kita terjemah dalam bahasa kita jadi berkatalah dia. Maknanya Al-Quran sudah bagi tahu. Dan banyak lagi benda-benda sains tentang kejadian manusia, tentang bagaimana janin terbentuk dan sebagainya, yang dah ada 1400 tahun lebih dah Tuhan bagi tahu kita. Jadi alangkah malangnya kalau kita takut kepada sains, sedangkan sains itu sepatutnya sebati dengan hidup kita. Dan nenek moyang kita sudah buktikan bahawa, tahun 1910 sudah ada kitab matematik sini. Kalau kita baca salah satu muka surat, ditulis di sini apa? Dia kata bilangan yang majhul darab bilangan yang majhul menjadi bilangan yang maklum. Ini bahasa lama. Bahasa tahun 1910. Bahasa Melayu klasik. Bilangan yang majhul darab bilangan yang majhul. Saya panggil pakar-pakar matematik dan juga pakar-pakar Arab, pakar-pakar bahasa, ya, cuba tengok apa maksudnya. Dalam bahasa Melayu, bilangan yang majhul darab bilangan yang majhul. Artinya kalau dalam bahasa Inggris dia kata unknown times kali unknown. Ya, negative times negative jadi positif. Sama dengan formula di barat. Jadi ini sudah pun ditulis oleh nenek moyang kita. Yang ni lagi lah. Tahun 1912 kitab sifat 20. Ada banyak kitab-kitab sifat 20 yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Contoh yang saya tunjuk di sini yang ditulis oleh Syekh Yusuf Ahmad Pulau Pinang 1912. Apa dia tu? Peta minda. Mind mapping kan. Kita kata orang putih ni kan dia suka klaim. Dia kata Tony Buzan adalah pencipta peta minda. Kita pun kelang kabutlah cari duit, jemput Tony Buzan main sini buat kursus kepada guru-guru kita. Bayar Tony Buzan beratus ribu. Padahal orang putih ni mesti dah tiru daripada antara kitab kita. Ingat ya, 20,000 manuskrip berlegar di Eropah. Paling banyak di Leiden University. Saya yakin dia dah tengok, kemudian dia improvise sikit, bubuh kala gitu gini, dia kata dia yang reka. Ini perangai orang putih. Kita pun suruh dia mai bagi tahu kita. Padahal dalam kitab orang tua kita, kalau buka di muka surat belakang tu dah banyak peta minda. Terutamanya kitab-kitab seperti kitab sifat 20 ni. Kitab adab raja-raja. Tak ada dalam dunia ni orang yang menulis kitab yang bagi tahu kepada raja dia bagaimana cara nak bertingkah laku.
bagaimana cara nak memerintah. Kita ada manuskrip yang mencerita abad 18 lagi. Kita dah ada garis panduan, kalau kamu menjadi raja, dah ini dia. Sebab bagi kita kepimpinan, raja menjadi pemimpin, ini adalah merupakan amanah, bukan boleh buat pandai-pandai. Tajuh Salatin, Mahkota Raja-Raja, yang ditulis oleh Bukhari Al-Jauhari, ini abad ke-17, lebih awal daripada yang tadi. Ini juga menceritakan kepada raja kena buat macam ini. Kalau raja buat macam ini, batal. Sebab tu saya kata yang ni kena tulis balik dalam Rumi, kemudian bagi kepada semua yang berhormat, kita suruh baca. Ini adalah cara untuk menjadi pemimpin. Buat-buat tu marah kat saya. Nasihat Al-Muluk, nasihat kepada raja-raja 1821. Ini ilmu pelayaran. Ini gambaran ya kapal kita. Antara kapal yang dibina dan digunakan oleh Sultan Mansur zaman Melaka. Nama kapal ini Mendam Berahi. Ini antara gambaran kapal ini. Kapal ini sejenis roli. Roli maknanya kita adaptasi daripada kapal-kapal Osmaniyah Turki. Di depan itu tajam tu, sebab kapal itu digunakan sebagai kapal perang. Kita pergi langgak kapal orang, kemudian barulah prajurit melompat masuk ke dalam kapal itu untuk bertikam dan bertetap. Tapi cerdiknya kita ni, kapal kita tak buat. Kita pergi buat di tebing Sungai Melaka tu, kapal Portugis yang datang menyerang Melaka pada bulan Ogos 15 punya cerdik. Yang kita banggakan lambang kejatuhan. Kita tidak membanggakan lambang kebangkitan. Ini dalam manuskrip gambaran roli kita. Roli ni dia ada layak, dia juga ada pendayung. Jadi kalau yang ada dua tu, itu jadi disebut roli. Roli dalam istilah Portugis, dalam istilah Turki. Dalam istilah barat dia kata galleys. Roli. Tengok moyang kita. Bukan hanya kita hebat belayar, tetapi nenek moyang kita lepas tu dia tulis pula kitab ilmu pelayaran. Sebab dia nak tinggalkan ilmu ni. Orang tua-tua kita ni, sebab tu kalau saya kaji banyak manuskrip, manuskrip ni dia tak ada nama pengarang. Jarang ditulis nama pengarang. Sebab dia kata Al-Fakir ini mendapat ilmu ni dengan hidayah Allah. Jadi ilmu ini hak Allah. Dia tak tulis nama dia. Orang putih sekarang ni dia tulis apa sikit, semua dia buh nama dia belakang. Jadi kita dah ada kitab ilmu pelayaran abad ke-17. Dan yang ni dalam surat Habak Singapura, The Straits Times of Singapore, yang mengatakan bahawa manusia pertama berlayar mengelilingi dunia adalah orang Melayu. Yang tu yang kita baca kata Panglima Awang. Panglima Awang tu bukan nama dia. Itu nama yang diberi oleh Cikgu Harun Aminur Rashid, orang yang menulis buku Panglima Awang tu. Tetapi novel Panglima Awang tu ditulis oleh Cikgu Harun Aminur Rashid, hasil daripada maklumat fakta yang dibaca, maklumat yang betul. Ini kalau nak cerita ni pun 2 jam tak habis. Bukan hanya kita hebat di laut, tapi kita juga hebat di darat. Dan di darat kita menggunakan gajah. Orang tua-tua kita ni naik gajah, raja-raja kita naik gajah. Punya hebat. Ini gambaran dia. Bayangkan kalau naik macam tu, punya ramai, satu gajah tu 5-6 orang naik. Ni. Yang duduk pelana. Kalau atas kuda kita kata pelana kan, pelana kuda tempat duduk tu. Yang bubuh atas gajah tu kita panggil apa? Apa nama dia? Kita tak kata pelana gajah. Nama dia rengga. Rengga gajah. Rengga. Jadi kita ada gajah, kita latih gajah, kemudian kita buat rengga pula. Rengga tu tempat duduk supaya tak kena hujan panas. Sebab orang dulu berjalan dengan gajah tu jauh. Di belakang kampung saya di Alok Madi tu, belakang kampung tu ada Pulau Rengga. Kita duk ingatkan pulau Kerengga.
Kan orang tua Pulau Kenggar kan. Kita dengar Pulau Kenggar lah. Nah, rupa-rupanya apabila saya kaji, di situlah antara tempat buat rengga ni yang paling besar. Nah, jadi di Pulau Kenggar. Saya heran apa sebab Pulau Kenggar, macamlah tempat lain tak ada rengga kan. Tapi rupanya di situ adalah merupakan tempat buat rengga. Rengga gajah tu yang duduk atas gajah. Bukan sekadar itu saja, kemudiannya kita buat manuskrip, menulis kitab gajah, kitab ilmu gajah. Orang putih mai dia heran macam mana kita boleh kontrol gajah, suruh gajah berdiri, suruh gajah duduk, suruh gajah berjalan, suruh gajah belok dan sebagainya. Maka mereka mengambil ilmu kita ini dan menulis semula dalam tulisan Rumi macam mana cara nak kontrol gajah. Nampak? Sebab tu saya kata dia ambil ilmu daripada kita, kemudian dia kata kita bodoh dan kita percaya. Hilanglah Melayu. Kita menganggap mereka lebih pandai daripada kita. Ya. Ini saya nak buktikan. Ini banyak cerita lah ni. Ni anak tahu tak? Orang Kedah tak kenal anak leceh. Budak-budak muda saya tanya anak tak kenal lah. Anak saya tanya anak, dia tak tahu anak tu apa. Dia kata bahasa Siam ke apa. Ni anak. Dulu kita duduk naik anak. Ilmu perubatan Melayu. Kitab-kitab perubatan Melayu. Ni ubat sengugut, ubat merian, semua ada orang tua-tua kita boleh buat. Ubat sakit bengkak dalam perut, angin, loya, sakit mata bengkak, batuk. Dan tuan-tuan dan puan tahu tak, orang putih melalui The Pharmaceutical Society of Great Britain tahun 1915 mereka kaji kitab kita itu, kitab perubatan, kitab taib perubatan kita itu, dan mereka mengambil apa yang ditulis oleh nenek moyang kita untuk mereka buat ubat bronkitis dan lelah. Sebab bronkitis, lelah, ubat kita yang paling mujarab. Sampai hari ini satu dunia ni kagum dengan cara kita merawat, mengurut, terutamanya mengurut patah. Sebab orang barat perubatan moden, dia tak ada ubat untuk patah. Sebab tu kalau patah tangan kan umpamanya, patah tangan pergi hospital, dia mesti bubuh simen. Pasal apa dia bubuh simen? Dia kata supaya tak gerak, tulang tu nanti dia bersambung balik. Orang tua-tua kita ada ilmu, bukan patah tu, orang aksiden kadang-kadang hancur tulang tu, dia urut saja boleh pegu balik yang mana yang patah tu. Pergi x-ray sekali lagi, doktor kata elok lah tu, nampak. Dan ada bomoh kita yang boleh urut dalam simen tu. Kalau boleh kita jangan simen. Sebab simen 2-3 bulan lepas tu buka, tangan kecil sebelah ataupun kaki pendek sebelah. Sebab pertumbuhan dia itu sudah tidak sama. Ini yang ada pada orang tua-tua kita. Dan mereka tulis dalam manuskrip, orang putih ambil dan kemudiannya ditulis dalam di dalam Medical Book of Malayan Medicine. Yang ni lagi lah pula senjata. Semalam yang saya ceritakan di Kuala Kedah tu pasal senjata lah. Begitu banyak senjata api yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Tuan-tuan dan perempuan tahu tak, meriam paling besar di alam Melayu ni adalah buatan orang kita. Ini adalah meriam Seri Patani. Ada 3 meriam besar yang digunakan pakai oleh kerajaan Patani di zaman pemerintahan Ratu dipanggil Ratu Pelangi. Ratu Pelangi itu maknanya depa ni raja perempuan. Ratu ungu, ratu kuning, ratu hijau, jadi warna tu macam-macam disebut Ratu Pelangi. 4 kali serangan dari armada Siam daripada Bangkok untuk menyerang Patani. Patani menggunakan meriam Seri Patani, Seri Nara Mahalela. Habis bercempera Siam. 4 kali cubaan gagal dengan adanya meriam yang paling besar yang dibuat, kaliber paling besar yang dibuat oleh orang Melayu. Hari ini kalau tuan-tuan dan perempuan nak tengok meriam Seri Patani ni,
bila pi ke kota Bangkok, nak pi ke Siam, ni Wat Siam yang paling besar tu, dia berdepan dengan Wat itu adalah Kementerian Pertahanan Siam. Jadi di depan Kementerian Pertahanan itu diletakkan meriam Seri Patani yang mereka rampas dari Kerajaan Melayu Patani. Ni meriam. Disemadikan dalam dalam filem Queen of Lankasuka. Bagaimana meriam besar digunakan untuk menembak armada Siam Bangkok yang datang menyerang. Tapi akhirnya kerajaan Patani jatuh juga ke tangan Siam sampailah ke hari ini. Kenapa? Bukan kerana senjata tidak ada, tetapi kerana pertelingkahan dalaman. Pakat berebut nak jadi raja, pakat berebut nak jadi sultan. Ini kita tak belajar. Kita lupa bahawa ini yang dipesan oleh orang tua-tua, jangan duk berebut, jangan duk berpecah, kerana apabila kita berpecah kita akan jadi lemah. Ini kita tak ambil iktibar. Ini yang berlaku kepada Patani. Hebat, meriam paling besar, Seri Nara, Seri Patani, Mahalela, sekali dia meletup bergegar, kalah juga sampai hari ini. Ini meriam rentaka, meriam naga. Ini ekor lutung, saya lajukan sikit. Ini meriam lela. Ini yang saya katakan istinggar, bedil istinggar. Yang ni yang saya beli balik, yang saya kata 45,000. Ini moyang kita buat. Orang Melayu ni kalau dia buat, kalau dia tak ukir tu pun boleh tembak, tapi dia takkan puas hati. Sebab orang Melayu ni dia buat sesuatu mesti nak cantik. Sebab itu rumah Melayu cantik-cantik. Tengok mimbar kita, ukiran Melayu. Ada falsafahnya ukiran Melayu. Tumbuh berpunca-punca penuh rahsia, lilit tidak membelit, tajam tidak menikam. Itu adalah falsafah ukiran Melayu. Tumbuh berpunca-punca penuh rahsia. Pasal apa penuh rahsia? Allah juga yang maha mengetahui. Lilit tapi tidak membelit. Sebab tu kalau kita tengok ukiran Melayu tu kan dia ada macam sulur pokok, lilit tapi tidak membelit. Tajam, ada setengah-setengah tempat tu tajam tapi tidak menikam. Mata tengok rasa tenang, tidak rasa takut. Itu falsafah ukiran Melayu. Dan bukan hanya ukir pada bangunan, ukir pada rumah, ukir pada jambatan, termasuk jugalah ukir pada senjata. Ni pukul berapa nak berhenti ni? Saya boleh cakap sampai tengah hari. Sat lagi saya berhenti lah. Panjang sangat cerita, payah agak tak? Letih agak dah. Ni istinggar Melayu. Ni istinggar kita. Istinggar. Yang ini pemuras. Pemuras ini adalah merupakan senjata yang paling popular digunakan pakai oleh pejuang-pejuang Kedah masa lawan Siam. Pasal apa? Istinggar tadi tu, yang saya tunjuk tadi tu, itu peluru dia sebiji. Dia panggil senapang lantak. Dia lantak masuk dalam, lepas tu tembak. Kalau musuh main ramai, kita tembak, sebiji je peluru dia pergi. Kalau kena seorang tu, mati. Cedera seorang. Tapi yang ni, oleh sebab muncung dia tu besar, kita bubuh macam-macam dalam tu. Dia bubuh kayu pula, dia bubuh batu, dia pecahkan botol, bubuh dalam tu kaca. Lepas tu bila dia tembak, dia macam shotgun lah. Kalau hari ni moden ni kita kata shotgun kan. Bila dia tembak, dia pi keluar tu 3-4 orang kena. Sebab tu dia lebih popular. Nombor 1. Nombor 2, dia pendek, mudah digunakan daripada atas gajah, mudah digunakan di atas dek kapal. Ini dipanggil pemuras. Sampai hari ini tuan-tuan dan puan-puan, pemuras dan karga ni maknanya kotak peluru dia tu. Pemuras ini adalah merupakan salah satu alat kebesaran Sultan Brunei Darussalam, Sultan Melayu. Jadi kalau dia keluarkan alat-alat kebesaran pada hari petabalan ke apakah, salah satu yang dibawa oleh panglima dia ialah pemuras ini. Ni moyang kita dah guna dah benda ni. Dah buat dah pun. Ini contoh. Ini tarkul nama dia. Tarkul itu istilah Turki. Tarkul. Kita panggil, orang Melayu panggil terakul. Cuma oleh sebab dia punya barrel tu pendek, dia tak berapa tepat. Tapi kalau tembak tu bunyi orang terkejut. Lari lintang pukang juga.
Ni moyang kita. Dia buat senjata api, kemudian dia tulis pula Kitab Ilmu Bedil. Abad ke-16, maknanya tahun 15 lebih. Tahun 15 lebih tuan-tuan dan puan-puan. Tahun 15 lebih. Bukan hanya moyang kita buat senjata api, tetapi menulis, mengarang kitab Ilmu Bedil. Sebab itu bila Portugis mari tahun 1511, ya, catatan Portugis sendiri mengatakan bahawa kami diserang, ditembak oleh penembak-penembak tepat orang Melaka. Maknanya orang Melaka itu, orang Melayu Melaka itu, nenek moyang kita itu sudah menggunakan senjata api semasa orang Eropah, kuasa Eropah datang ke sini. Ya. Jadi jangan kita salah anggap masa tu orang Melayu Melaka guna sumpit. Orang Melayu mana guna sumpit? Yang guna sumpit tu orang asli. Ya. Guna lembing, guna pedang saja. Sedangkan Portugis menggunakan senjata api. Tidak, kita sudah ada senjata api. Lepas tu ada pula orang tanya, dah tu pasal apa kalah juga? Kalahnya Melaka itu banyak sebab. Antaranya politik perpecahan. Sebelum Portugis menyerang, Sultan telah menjatuhkan hukuman bunuh ke atas bendahara dan juga keluarganya. Penyokong-penyokong bendahara boikot semasa serangan Portugis, ramai yang tak keluar perang. Inilah saya katakan tadi, apabila kita berpecah, tak bersatu padu, apabila pemimpin tak mau dengar cakap orang, dia buat ikut suka dia saja, mengikut nafsunya, inilah bala bencana yang menimpa. Ingat, jangan kita ulang kesilapan itu. Mentera menembak, abad 17, ada mentera dia nak menembak. Petua menembak, abad ke-17. Ini semua ditulis oleh nenek moyang kita. Kemudian Samad Ahmad, dia mengkaji manuskrip lama tu, kemudian ditulis balik dengan tulisan Rumi supaya generasi kemudian ini boleh tahu, dan dia bagi tajuk buku dia itu Peluru Petunang, ya, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini yang saya kata tulisan Portugis sendiri yang bagi tahu bagaimana mereka ditembak apabila mereka menjejakkan kaki ke pantai menyerang Melaka pada 1511. Ini bukan kita tipu. Inilah gambaran bagaimana seorang pejuang ataupun prajurit Melayu. Dia ada senjata api, kemudian dia ada pedang ataupun sundang, kemudian di pinggangnya ada keris, kemudian ada lagi kerambit ataupun kalau di Kedah ni pisau wali yang disimpan di belakang, atau badik lah, kalau orang sebelah selatan sana pakai badik. Ini pejuang Aceh, dengan senjata api dan juga pedang. Saya lajukan sikit. Ini antara senjata yang dijumpai yang dimiliki oleh sultan-sultan dulu. Tu, dia sandak di lau ayam, dia sandak di padu pokok, ikut dan saja. Bila musuh mai barulah dia gunakan balik. Sebab tu orang tua kita, rentaka lela ni dibuat dengan tembaga. Pasal tembaga tak karat. Tauklah dalam payah pun dia takkan karat. Ini kepandaian ilmu logam orang tua kita. Dia tahu hak mana karat, hak mana tak karat. Tembaga tak karat, dia sebam aja. Sebam mana dia jadi hitam. Ambil cuci-cuci boleh guna balik. Ini kata Edward Monckton, tahun 1772, orang putih ni dia mai. Dia melawat Kedah, termasuklah Perlis. Masa tu Perlis masih lagi di bawah Kedah. Dan kemudian dia tulis surat balik kepada governor dia di India, sebab India masa tu sudah pun dijajah oleh British. Dia tulis, dia kata apa? Dia kata, the king of Kedah and all Malay kings have got guns enough to drive all the Europeans out of India if they know how to make use of them. Dia kata Sultan Kedah dan Raja-Raja Melayu
mempunyai simpanan senjata api cukup banyak. Kalau mereka tahu guna, dia boleh halau kita keluar habis daripada India. Nak tunjuk betapa banyaknya senjata api yang disimpan oleh sultan-sultan pada waktu itu. Sebab tu saya katakan tadi, kalau kita nak hidup dalam aman, kita kena sentiasa bersedia untuk berperang. Lah ni saya dengar kata beli kapal pun tak sampai. Beli kapal selam pun tak boleh selam. Wallahu a'lam, saya tak tahulah tu. Ni orang marah saya pula. Tapi saya dengar lagu tu lah kan. Ini senarai peperangan ni banyaklah, saya tak payah ni. Peperangan yang dihadapi oleh moyang-moyang kita. Tengok senarai dia. Berapa banyak perang. Kita ni bangsa perang. Tapi kita tak tahu. Melayu ni bukan bacul, bukan pengecut. Orang mai kita perang. Nampak? Banyak perang-perang yang kita terlibat. Kalau nak senaraikan 30-40 perang. Perang musuh bisik hanya salah satu daripada peperangan yang melibatkan orang Melayu. Tadi saya kata kita buat senjata api. Bila kita buat senjata api dulu tu kena cucuh. Nak cucuh dengan apa? Masa tu buruh api tak ada lagi. Moyang kita buat gobek api. Pernah dengar tak gobek api? Saya tanya budak-budak muda, orang muda ni, dia tak tahu gobek api. Dia tahu gobek pinang, pernah dengar tak? Gobek pinang. Gobek api ni dia macam gobek pinang bentuk dia, tapi dia kecil. Nak buat gobek api ni, maknanya moyang kita tu, ni lah saya nak berhenti dah ni. Matahari terbit dah. Tak menyorok lagi dah. Ni semua tak menyorok lagi ni. Siapa yang buat gobek api tu, dia faham fizik, dia faham chemistry, kimia, dan dia faham biologi. Maknanya orang Melayu yang mencipta gobek api ni adalah merupakan seorang ahli sains, menggunakan prinsip geseran fizik. Kerana apabila dimampatkan kepanasan yang terdapat di dalam omboh itu membakar habuk ataupun abu yang digunakan, diletakkan di hujung omboh ni. Orang dah ni dia saya ada ni, saya simpan. Yang ni saya punya gambar ni saya punya koleksi, daripada arwah Tok Wan saya. Dibuat daripada tanduk. Yang omboh tu je kayu, tapi yang ni daripada tanduk. Kalau yang raja punya dia sadut, dia balut dengan emas, perak dan sebagainya. Kita dah guna ni abad ke-16, abad ke-17 lagi dah. Orang putih mai sini, ada seorang orang putih, dia mai ke Pulau Pinang selepas daripada tahun 1786, maknanya selepas perjanjian Pulau Pinang tu. Dia mai, dia tengok orang Melayu guna ni, dia beli 3 biji, bawa balik. Kemudian masa dia bagi kuliah, dia profesor, dia bagi kuliah kepada anak-anak murid dia. Dia hidupkan dia punya rokok dengan gobek api ni. Anak murid dia tengok, anak murid dia nama Diesel, mengkaji benda ni. Daripada situlah dia dapat idea untuk membuat enjin diesel, kerana enjin diesel menggunakan prinsip mampatan yang sama. Tuan-tuan boleh Google cari tengok. Kalau kata saya muhung apa kan, boleh Google cari tengok bagaimana terciptanya enjin diesel. Orang Amerika ambil yang ini, dia improvise sikit, kemudian dia register patent di bawah nama fire piston. Fire piston register patent Amerika, padahal meniru kita punya yang dibuat oleh nenek moyang kita. Maknanya nenek moyang kita dah ada ni gobek api ni 200 tahun, 150 tahun sebelum Barat buat macis, 200 tahun sebelum Barat mencipta pemetik api, moyang kita dah ada. Dia macam-macam bentuk. Ini satu lagi bentuk. Ini kerih yang ada simpan di Tropen Museum. Kerih yang diambil daripada salah sebuah istana.
apabila mereka menduduki tempat kita. Ini keris, yang ini simpanan saya. Sebab saya simpan kerana ukiran tu. Kapak pun orang tua kita ukir. Orang Melayu ni dia tak boleh duduk diam, agaknya dia tak ada apa nak buat kan, ambil kapak ukir buat bunga, padahal guna nak kapak orang je. Ini seni bina. Cuba kita tengok rumah Melayu. Ni rumah Melayu ni. Orang Melayu buat rumah macam mana, ada yang namanya tebak layak untuk apa kan? Lepas tu dia buat tu angin boleh lalu. Sebab tu rumah orang tua sejuk. Kita hari ni pergi belajar tinggi-tinggi di Amerika, di Jerman, balik buat rumah hangat. Lepas tu buah aircon. Buah aircon tala pergi rumah belakang. Rumah belakang jadi hangat. Pakai hangat hati belakang. Orang tua dulu buat rumah angin lalu cantik saja. Rumah Melayu tinggi kan? Kita duduk kampung kita tahu lah kan. Ada lantai jarang kan? Lantai jarang. Lantai jarang tu guna untuk apa? Ada orang kata malam-malam takut nak kencing situ. Yang tu tak senonoh. Ada yang kata mati esok mandi situ. Yalah, itu satulah. Ingat tak Tok Wan kita dulu? Dia kata malam ni hangat-hangat dia nak tidur dekat lantai jarang. Lantai jarang tu sebenarnya adalah merupakan aircon vent. Sebab angin lalu bawah, dia akan naik ke atas. Angin sejuk. Jadi tidur dekat lantai jarang tu sejuk. Ni rumah orang Melayu. Ini rumah pembesar Melayu di Bukit Candan, Kuala Kangsar. Ini rumah pengulu Melayu di Melaka, Pengulu Gani. Kalau tanya rumah Melayu, tunjuk gambar-gambar macam tu. Ni rumah Melayu, tunjuk hak ni. Pasal tu orang putih kata orang Melayu ni teruk, mundur, primitif. Kita pergi tunjuk hak teruk. Suruh lukis, kita pun lukis. Kalau lukis rumah mesti ada pokok nyok. Ini gambaran yang terpatri di dalam pemikiran generasi yang ada terkemudian ini. Sebab tu saya kata Melayu itu hilang. Kehebatan tamadun itu hilang. Kan? Ini istana Bukit Candan. Ini istana di Negeri Sembilan, Seri Menanti. Satu paku pun tak pakai. Sebilah paku pun tak pakai. Sebatang paku pun tak pakai. Tukang yang buat ni nama dia tukang kahar. Tukang kahar. Ini masjid paling tua. Kita tengok masjid Melayu. Masjid yang dikatakan masjid seni bina Nusantara. Dia bukan pakai yang bentuk bawang ni kan. Yang ini sebenarnya ini Timur Tengah. Khususnya daripada kawasan Uzbekistan, Samarkand, Bukhara, dia pakai yang dom ni. Kalau nak kirakan seni bina masjid Melayu betul, dia macam ni. Atas tu tempat bersuluk, tengah ni angin masuk dan kemudian dia menyejukkan ruang solat di bawah. Itu seni bina Melayu dulu. Ini masjid di Kelantan, masjid Kampung Laut, masjid yang tertua di Semenanjung. Ini masjid di Padang Ngah. Angin masuk. Ini seni bina kita. Jadi sebab tu saya katakan tamadun yang diasaskan oleh nenek moyang kita itu begitu tinggi, begitu gemilang, dan dia hilang, dia putus kerana kita sendiri tidak cakna, kita tidak begitu prihatin, kita tak berapa tahu, dan kita tak boleh nak sampaikan kepada anak cucu kita. Dalam silibus sekolah pula tak dimasukkan. Jadi membesarlah anak cucu kita itu dalam keadaan dia tidak kenal siapa dia. Apabila dia tidak kenal siapa dia, seperti mana yang saya sebut tadi, dia tidak rasa tercabar untuk mengembalikan ataupun menandingi penanda aras yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita itu. Jadi dia ikut orang. Orang putih kata apa, semua dia ikut belakang. Orang putih buh subang sebelah, dia pun buh subang sebelah. Masa saya belajar di Amerika dulu, ada budak-budak kita buh subang sebelah.
Sampai kawan saya orang Amerika tanya saya, dia kata Malaysian ni, orang Malaysia ni ramai juga yang ikut gay dia. Saya kata pasal apa kamu kata macam tu? Dia kata tu depa pakai subang sebelah. Di Amerika orang pakai subang sebelah tu gay. Budak kita bengong pergi ikut sekali. Termasuk dengan gay sekali. Ikut dengan jahil tanpa tahu. Jadi sebab tu saya kata pagi ni paling kurang pun dalam kita duk mengantuk dan lapar tak merok gini, sekurang-kurangnya kita dapat tahu bahawa nenek moyang kita telah meletakkan batu asas yang cukup kukuh tentang kegemilangan tamadun. Tamadun Melayu wujud lama. Kalau Sungai Batu tu 500 sebelum Masihi sudah ada tamadun, sebelum Islam lagi. Kedatangan Islam mempermantapkan lagi, memperlengkapkan lagi tamadun itu, mempermantapkan lagi tamadun itu. Dan janganlah kita biarkan kegemilangan itu hilang. Jangan kita biarkan Melayu itu hilang. Tuan-tuan dan puan-puan balik ceritalah dekat anak cucu, adik dan sebagainya, supaya mereka juga turut sama tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu siapa kita, kita tahu ke mana hala kita, ke mana arah kita. Saya rasa sampai di sini saja dulu kot. Hari pun dah tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan pun barangkali ada kerja-kerja yang nak diselesaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pagi ini dapat difahami, dapat dimanfaatkan. Kita doa supaya Allah Ta'ala mengampuni kita dan meredai kita. Hidup kita ini tujuan kita adalah untuk mendapat mardhatillah, keredaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dimuliakan dari Imam, Tuan, saya datang mau masuk itu kunci